tidak akan datang ke dalam pada setiap hari kecualilah kubur itu akan berkata-kata kepada kamu. Fayaqul, apakah antara ucapan ataupun kata-kata kubur setiap hari kepada kita yang kita tak dengar ni? Kan? Dia akan cakap, ana baitul ghurbah, aku adalah rumah yang asing. Wa ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang yang terpencil, rumah yang sendiri. Ana baitul turab, aku adalah rumah yang dipenuhi dengan tanah. Wa ana baitud dud, aku adalah rumah yang dipenuhi dengan ulat-ulat. Kan? Itulah sifat tanah ataupun sifat kubur, tuan-tuan. Kubur, kalau kita boleh tengok kubur yang kosong yang sedang dikorek ataupun sudah dikorek, itulah keadaannya. Rumah yang asing. Kan? Tak ada pun orang yang rumahnya dalam tanah. Kan? Rumah kita semua atas tanah. Kalau rumah bawah tanah tu lain, ni dalam tanah. Kan? Tak ada rumah yang dia duduk seorang-seorang je. Biasa mesti duduk ada orang lain. Kan? Tak ada rumah yang dibeda betul-betul dengan tanah. Tak ada. Semua dah ada dinding, ada cushion, ada televisyen dan sebagainya. Ada perabot-perabot. Kan? Dan rumah yang dipenuhi dengan ulat-ulat. Kan? Fa'idha dufinal abdil mu'min, apabila dikuburkan seorang hamba yang beriman, qala lahul qabr, maka akan berkatalah kubur tersebut, marhaban wa ahlan, kan, selamat datang. Amma in kunta la habba man yamshi ala dhahri ilayya, kerana engkau adalah di antara hamba Allah yang aku suka apabila kamu berada ataupun berjalan di atasku. Kan? Kerana apa? Hamba orang mukmin ini berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawaduk, dengan penuh rendah diri, banyak berzikir kepada Allah, tidak sombong. Dia suka. Kita, tuan-tuan, berjalan setiap hari. Kita akan berjalan di atas tanah. Walaupun tanah tu kita tidak bijak secara langsung, kita pakai slipper, kita pakai kasut, mungkin di jalan kita lalui jalan tar sebagainya, tapi ia tetap berpaksikan kepada tanah. Tak ada pun kita jalan tergantung, tuan-tuan. Kan? Walaupun kita naik kenderaan sekalipun, kenderaan itu tetap melalui, tayar itu tetap bergolek atas tanah. Maksudnya tanah yang kita pijak ini setiap hari, dia berkata-kata. Dia tahu siapakah di kalangan hamba-hamba Allah ini yang soleh, yang jalan dengan tawaduk, yang jalan dengan rendah diri, yang jalan dengan sombong dan sebagainya. Jadi kalau seseorang hamba mukmin itu dikuburkan, dimasukkan ke dalamnya, maka ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suka engkau adalah hamba yang soleh. Fa idza wallaitukal yaum, dan sekarang aku diamanahkan, tanah kubur itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasarat ila fasarti sani'i bika fayatasi' lahu mudda basari, disebabkan kebaikan yang kau lakukan sepanjang kamu hidup di atas muka bumi ini, Allah berikan amanah kepada aku untuk aku luaskan kubur kamu madda basari, sejauh mata memandang. Ini kita sebut ni, tuan-tuan, bahawa dalam kubur ni kita tak tahu macam mana keadaan sebenarnya. Yang kita nampak dengan mata kasar kita, kubur itu hanyalah beberapa inci saja atau beberapa meter sahaja luas, tinggi dan lebarnya. Kan? Tapi bila seorang hamba mukmin itu dimasukkan ke dalamnya di atas kebaikan yang dilakukan di atas muka bumi semasa dia hidup, maka masuknya sahaja akan diluaskan kuburnya mudda basari, sejauh mata memandang. Luas lah, tuan-tuan. Lagi luas daripada surau kita, lebih luas daripada rumah kita. Sejauh mata memandang. Pandangan kita, tuan-tuan, sejauhnya berapa meter? Mungkin 200 meter, mungkin 500 meter, mungkin 1 kilometer. Sejauh itulah kubur orang-orang yang beriman itu diluaskan dengan tanah. Tanah tu akan meluaskannya. Baik. Wa yuftaha lahu babul jannah, maka bila dah sejauh mata memandang, di hujungnya itu dibukakan pintu syurga. Belum masuk syurga lagi, tapi sudah ada bayangan dibukakan pintu syurga baginya. Manakala wa idza dufinal abdul fajir awil kafir,
Apabila dikebumikan hamba-hamba yang fajir, maksudnya yang banyak buat dosa, atau di kalangan hamba-hamba yang kafir, qala lahul qabr, maka kubur akan berkata, la marhaban wala ahlan, tak ada selamat datang kepada kamu, tak diterima pun kamu untuk masuk ke dalam kubur ini. Kerana apa? Amma in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri ilayya, kerana apabila semasa kamu hidup, kamu adalah manusia yang paling aku benci, disebabkan kesombongan dan keangkuhan kamu semasa berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itu, aku telah diamanahkan, aku telah diberikan kuasa pada hari ini untuk wasarta ila fasarti sani'i bik, untuk aku berikan balasan kepada kamu di atas kesombongan dan keangkuhan kamu di atas muka bumi. Maka fayal taimu alaihi, ya, maka dihimpitkan tanah itu tadi, diluaskan, yang kali ini dihimpitkan, dikecikkan tanah itu, dihimpitkan tanah itu, hatta yaltaqi wa takhtalifu adla'ih, sehingga bertemu dan macam apa? Bersilang tulang belulang badannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda dalam keadaan bi asabi'ahu fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd. Soalan masa Nabi cakap tu kan, Nabi memasukkan jari-jari macam ni lah soalannya. Nabi nak ceritakan disempitkan kubur hamba orang fajir, orang kafir ini, seolah-olah macam ni lah. Tempat yang sangat dah sempit tu disempitkan lagi macam tu lebih kurang. Tak tahu nak bayangkan lah tuan-tuan, sakitnya, sempitnya dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Qala wa yuqayyidullahu lahu, bukan sekadar itu, apabila telah disempitkan, ditemukan antara tulang rusuknya, maka Allah hidupkan hidupkan di situ, maksudnya di tempat kuburnya itu, tis'ina taninan atau tis'atun wa tis'ina, ya, 90 ataupun mungkin 99 taninan. Apa taninan tuan-tuan? Taninan ni macam ular. Kan? Dalam tempat sempit ada 90 ekor ular. Na'udzubillah, tak tahu, susah nak cakap tuan-tuan. Kan? Dan ular itu pula, lau anna wahidan minha, kalaulah seekor ular itu nufikha fil ard, dia cakap, kalau dia cakap ditiupkan daripada mulut ular itu di ke atas bumi ini, ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya, tak akan tumbuh dah apa-apa tanaman daripada situ. Maksudnya memang kemarau ataupun kering ataupun panas, tanah tu tak hidup dah. Baru satu ekor ular. Bayangkan tuan-tuan, kalau kubur itu disempitkan, kemudian ada pula 90 ekor ular yang membelit dirinya. Kan? Fatan hasyahu hatta yufdha bihi ilal hisab. Begitulah keadaannya, akan digigit, akan dipatuk oleh ular naga ini sehingga hari hisab. Na'udzubillahi min dzalik. Kan? Kita nak bayangkan pun takut tuan-tuan nak bayangkan. Kan? Kita kadang-kadang nampak bukan ular pun, nampak lipas pun dah takut dah. Kan? Nampak tikus, nampak apa lagi, binatang-binatang yang kecil-kecil tu, lipan. Ni lagilah ular naga, 90 ekor yang berada di dalam kubur yang sempit, yang membelit, mematuk, ya, sehingga hari pembalasan. Na'udzubillah. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, innamal qabra rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran atau hufarin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ketahuilah bahawa kubur ini boleh jadi akan jadi taman, salah satu taman daripada taman-taman syurga, ataupun boleh jadi sebaliknya salah satu jurang ataupun lubang daripada lubang-lubang api neraka. Jadi kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Sudah semestinya kita ingin menjadi orang yang beriman, yang dikebumikan dengan baik, yang diterima oleh tanah, dan kubur kita akan menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga, berbanding di kalangan orang yang banyak pelaku-pelaku maksiat, orang-orang kafir yang akan dikebumikan dalam tempat yang sempit antara
bentuk salah satu lubang daripada lubang api neraka. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang gharib, ya, hadis yang gharib. Maksudnya hadis ini tak banyak yang meriwayatkannya seperti ini. Dalam Imam Tirmidzi juga mengkategorikan hadis ini sebagai hadis yang dhaif, ya, sifat berlaku pada sifat hari kiamat. Baik. وخرج هناد بن السري قال حدثنا حسن الجعفي عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال يجعل الله للقبر لسانا ينطق به. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur ini seolah-olah ada lidah untuk dia berkata-kata. Ibni Adam, kaifa nasitani, wahai anak Adam, bagaimana kamu boleh melupakan aku? Amma alimta anni baitud dud, bukankah kamu tahu bahawa aku ni rumah ulat-ulat dan rumah yang bersendirian, rumah yang sendiri dan juga rumah yang penuh dengan benda haiwan-haiwan liar. Kan, bukan segala ular, mungkin boleh jadi lipan, naudzubillah tuan-tuan. Hadis ini juga hadis yang dhaif. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن الله بن عبيد بن عمير قال إن القبر لا يبكي فيقول في بكائه. Kubur itu sentiasa menangis dalam tangisannya bersedih sebab manusia ini masih lalai. Padahal aku ini adalah rumah yang penuh dengan haiwan-haiwan liar. Ini rumah yang bersendiri padanya, dan aku juga rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Hadis mursal, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umair tadi. Baik. وذكر أبو عمر بن عبد البر روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غصيف بن الحارث قال أتيت بيت المقدس. kan, Udhaif bin Al-Harith telah pergi ke Baitul Muqaddis, ke Palestin. Ana wa Abdullah bin Ubaid bin Umair. Qal fajalisna ila Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berjumpa dengan anak kepada Amr bin Al-As, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, innal qabra yukallimul abda idza wudi'a fihi fayaqul. Dia menceritakan balik apa yang telah dengar pada hadis Nabi tadi. Kubur itu apabila hamba itu diletakkan di dalamnya, maka dia akan berkata, ya ibnu Adam ma gharraka bi, wahai anak Adam, apa yang telah menipu kamu tentang aku? Alam ta'lam anni baitul wahdah, bukankah kamu tahu aku ini tempat untuk kamu bersendiri? Alam ta'lam anni baitul zulmah, bukankah kau tahu bahawa aku ini adalah tempat yang penuh dengan kegelapan? Alam ta'lam anni baitul haq, bukankah kau tahu bahawa aku ini tempat yang benar-benar kamu akan berada di dalamnya? Ya ibnu Adam ma gharraka bi, wahai anak Adam, apa yang telah menyebabkan kau tertipu oleh aku ini? Kan, maksudnya kita sering membaca dalam pengajian-pengajian ilmu ini, diingatkan oleh guru-guru kita tentang sifat kubur ini. Kubur yang sempit, kubur yang gelap, kubur yang bersendiri. Tapi kenapa kita masih tertipu dengan perkara-perkara duniawi ini? Laqad kunta tamshi hauli fidadan, bahkan kau lalu berjalan di atas aku dengan keadaan yang sangat sombong. Qala Ibnu Aiz la dhaif mal fadad ya Aba Ismail, iaitulah kamu berjalan dalam keadaan yang sombong. Qala Ghusaif faqali sahibi, maka berkatalah Ghusaif dengan seorang kawan rakannya yang lebih besar umur daripadanya, lebih tua, lebih berusia, Abdullah bin Umar, fa in kana mu'minan famadha lahu, bagaimanakah keadaannya kalau orang itu beriman, apa akan berlaku kepadanya? Yuwasa'lahu fi qabri, maka dia menjelaskan lagi bahawa akan diluaskan kuburnya. Wa yaj'ala manzalahu akhdar, maka seolah-olah kuburnya itu ada rumput-rumput yang segar, kan? Wa yu'raju bi ruhihi ila sama, dan diangkatkan rohnya dengan penuh kemuliaan ke atas langit. Baik. Wa dzakarahu Abu Muhammad Abdul Haq fi kitab al-Aqibah lahu an Abil Hajjaj As-Simali. Qal, berkata, bersabda Nabi SAW, yaqul qabru lil mayyit idza wudi'a fihi, berkata kubur kepada jenazah, kepada mayat apabila diletakkan ke dalamnya, waihaka ya ibnu Adam, celakalah engkau wahai anak Adam, ma gharraka bi. Maksudnya lafaz yang sama, apa yang telah menyebabkan kau tertipu dengan aku? Alam ta'lam anni baitul fitnah, bukankah kau ingat, bukankah kau tahu bahawa aku rumah yang penuh dengan cobaan,
Kan? Dan rumah yang penuh dengan kegelapan, wa baitul zulmah wa baitud dud, ma gharraka idh kunta tamurru bi filadan. Kenapa engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang sombong? Qal fa in kana salihan ajaba anhu mujibal qabr. Tapi sekiranya dia orang saleh, maka kubur tadi akan berkata pula, fa inni a'udu alaihi, fayaqul ara'aita in kana mimman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tapi kalau engkau ini adalah di kalangan orang yang sentiasa mengajak orang kepada perkara-perkara kebaikan dan menegah orang, mengajak kepada mencegah perkara-perkara mungkar. Qal fayaqul qabri, maka kubur itu akan berkata, a'udhu alaihi khadran, aku akan sediakan di kubur itu seolah-olah tempat yang sangat cantik dengan rumput yang kehijau-hijauan. Wa ya'udi jasadihi nuran, maka akan menjadikan jasadnya itu bercahaya. Wa tas'adu ruhihi ila rabbil alamin, dan angkatkan rohnya dengan penuh kemuliaan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata kata-kata para orang-orang saleh yang sebelum saya menghabiskan, tuan-tuan, man aktsara min dzikril qabri wajadahu rawdatun min riyadhil jannah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang memperbanyakkan dalam mengingati kubur, ingat mati, maka akan dijadikan kuburnya itu salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan barang siapa yang lalai, yang lupa daripada mengingatinya, maka kuburnya akan menjadi salah satu kubur daripada salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Maka berkata Ahmad bin Harab, tata'ajjabul ardu mimman yamhadu madja'ihi. Kan? Azan dulu. Okey ya. Kita berdiri sekejap untuk azan isyak, sebelum saya menutup kelas kita ni. Baik, tuan-tuan puan muslimin muslimat subhanahu wa ta'ala. Jadi berkata Imam Ahmad bin Harb, tata'ajjabal ard mimman yamhadu madja'ihi, ya.
uh, tanah ataupun tempat tanah tu sering terasa takjub, rasa pelik kepada orang yang sentiasa memperelokkan tempat tidurnya. Ini teguran atas kita dah tuan-tuan. Kan? Kita bila nak tidur kat rumah kita, memanglah kita akan sediakan tempat tidur yang sedap. Bantalnya, cadarnya, katilnya, tilamnya, kan? Itu dah memang cakap sifat kita berada di dunia. Tapi jangan sampai kita terlalai. Maksudnya kat sini rasa macam sedap sangat nak tidur tu, sampai lupa tentang mati. Kan? Kerana apa? Ya Ibnu Adam, alla tadhkur tulur riqadika fi jawfi wa ma baini wa bainaka syai'. Wahai anak Adam, jangan sampai kamu lalai, jangan sampai kamu terlupa. Kan, kamu duk cantik-cantikkan tempat tidur kamu ini, satu masa nanti kamu akan masuk ke dalam aku, masuk dalam kubur, masuk dalam tanah. Kan, jangan terlalu sedap sangat nak tidur. Kan? Wa ma baini wa bainaka syai'in. Berapa lama lagi tempoh kan kamu dengan aku ni? Maknanya sekali kita kena fikir, aku tidur sedap ni nanti satu masa tidur dalam kubur juga. Tak lama dah ni tuan-tuan. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 2 hari lagi, wallahualam. Adakah tempat tidur kita lepas ni akan seempuk ataupun sesedap tidurnya kita sekarang ni? Bergantunglah kepada yang dimaklumkan tadi oleh Nabi SAW, sama ada kubur kita itu salah satu taman daripada taman syurga ataupun salah satu jurang daripada lubang api neraka. Baik. Berkata Imam Hasan Al-Basri, kuntu khalafa janazah fattaba'itha. Ya. Aku pernah satu ketika mengikuti jenazah. Jenazah nak dikebumikan, dia follow jenazah tu. Itu sunnah lah. Ya. Hatta wasalu biha ila hufratiha. Sampailah nak dikebumikan, nak masukkan ke dalam lubang kubur tu. Fanadat imrah faqalat. Maka terdengar suara orang perempuan di situ, ya ahli qubur, law araftum min man naqala ilaikum la'azzaztumuh. Wahai ahli kubur, kalau kamu tahu siapakah yang akan dikebumikan hari ini, sudah pasti kamu akan rasa terkejut. Kan, seolah-olah itulah suara perempuan tu. Qala al-Hasan, fasami'tu sawtan min al-hufrah wa huwa yaqul. Aku terdengar salah suara. Ini adalah karamah. Karamah ni apa tuan-tuan? Kemuliaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia dibukakan hijab, dia boleh dengar ada suara dari kubur tu. Suara tanah tadilah. Apa tanah tu sebut? Qad wallahi naqala ilaina bi auzari kal jibal. Demi Allah akan dimasukkan ke dalam aku ini hamba yang dosanya setinggi gunung. Waqad udhina li an akalahu. Dan aku telah diberikan keizinan untuk aku makan dia. Maksudnya nak himpit dia lah tadi ni. Hatta ya'udu ramiman, sehingga dia akan rasa menyesal sakit berada di dalam kubur ini. Maka pada ketika itu, suara itu sebenarnya didengari juga oleh jenazah yang sedang berada di dalam keranda tersebut. Fatturibatil janazah fawqan na'ash. Imam Hasan Al-Basri tadi, dia mendengar suara dari tanah tu, dari kubur tu, orang yang nak dikebumikan ini orang banyak dosa, aku akan macam hancurkan dia lah. Kan? Sehingga bergegar jenazah dalam keranda tu. Imam Hasan Basri nampak lah, rasa sendiri. Orang lain mungkin tak nampak. Ini saya cakap tadi, dibukakan hijab karamah ataupun kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra al-Hasan mughashyan alaih. Dan dengan tidak semena-mena, Imam Hasan Al-Basri pun terus jatuh pingsan. Sebab ketakutan, kedahsyatan dia dibuka hijab tadi, boleh dengar suara dari kubur dan boleh melihat sendiri bergegarnya jenazah di dalam keranda tersebut. Ya. So tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita semasa kita mengiringi atau mengebumikan jenazah, pernah juga kot mengalami pengalaman seperti ini. Saya tak tahu sama ada dia nak cerita ataupun tak cerita. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang boleh dengar, boleh jadi ada orang tak dengar apa-apa. Dia tak nampak apa-apa pun. Macam biasalah, kubur tu sunyi. Kan?
ke bumi, selesai ke bumi tutup tanah. Macam itulah rutinnya. Tapi boleh jadi apa yang kubur tengah cakap, apa yang berlaku pada jenazah nak dikebumikan, takut tak takut, itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu jangan kita nampak kubur tu senyap, sunyi. Sebenarnya dia hari-hari berkata kepada kita, bersedialah wahai Adam, aku ni tempat, kamu akan kembali di tempat yang sunyi, tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang banyak. Jangan lalai, ingat mati. Jangan lalai, ingat akan untuk kita menambahkan amalan. Jangan lalai, ya, jangan sampai kita perbanyakkan dosa, tapi perbanyakkanlah amalan yang akan menjadikan bekalan kita di dalam kubur, insya-Allah. Cukup sekali itu perkongsian pada malam ini. Semoga apa yang diingatkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalam para alim ulama akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus kita sentiasa mengingati mati, mengumpulkan bekalan amalan dan menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب